Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kita akan berbincang tentang simulasi Monte Carlo dalam kewangan menggunakan perisian Excel. Untuk video ini, kita akan berbincang tentang Monte Carlo simulasi Monte Carlo menggunakan discrete distribution. Dalam video ini, kita akan membincang tentang apakah itu simulasi Monte Carlo. Kedua, kita akan membincang tentang fungsi random dalam Excel. Dan yang ketiga, kita akan membuat simulasi untuk menghasilkan angkubah rawak daripada discrete distribution. Simulasi Monte Carlo ini adalah satu simulasi yang menggunakan input yang berbeza pada jumlah yang banyak untuk mendapatkan output. Contohnya macam ni. Katalah kita ada 3 input untuk menghasilkan satu output. Okey, di dalam analisa ni kita akan membuat sama ada uji kaji, sama ada kita akan membuat pengiraan berdasarkan 3 input ni untuk menghasilkan output. Andai kata input 1, 2 dan 3 ni kita tidak ada kepastian apakah nilai input 1, 2 dan 3 ini. Jadi kita akan cuba mendapatkan probability atau kebarangkalian input-input ini. Jadi kita akan menjalankan simulasi Monte Carlo ini dengan menggunakan input ini berdasarkan kepada kebarangkalian. Contohnya, ini adalah ujian pertama berdasar kepada kebarangkalian pertama. Kemudian kita akan jalankan ujian yang kedua berdasarkan pada kebarangkalian yang mungkin berbeza. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. Ini akan berterusan sampai beribu-ribu ujian dijalankan untuk mendapatkan output. Jadi apa yang kita akan dapati, output ni kita akan ambil purata dia untuk mengatakan okey, selepas saya menjalankan simulasi Monte Carlo, saya ambil puratanya, saya dapati outputnya adalah contoh, okey, jualan kita berdasarkan kepada simulasi ini adalah dianggarkan sebanyak 2.5 juta ringgit. Contoh. Okey. Nanti kita akan tengok bagaimana cara untuk menggunakannya di dalam Excel. Okey. Di dalam kehidupan seharian, biasanya dalam kewangan, para penganalisis sentiasa cuba mendapatkan ramalan. Kita cuba mendapatkan anggaran output yang tepat untuk benda-benda yang kita tidak pasti kepastiannya. Contoh, apakah sebuah produk baru, sebuah syarikat akan dapat menghasilkan pulangan yang baik kepada syarikat? Kita tak tahu. Sebab ini akan bergantung kepada banyak faktor-faktor. Yang kedua, apakah kapasiti yang optimal untuk menghasilkan model kereta baru? Jadi, untuk menjawab soalan-soalan ini, kita menggunakan simulasi Monte Carlo. So, simulasi ini akan menghasilkan model berdasarkan ketidakpastian dan kebarangkalian, dan kita ulang uji berkali-kali menggunakan komputer. Biasanya beratus-ratus ribu ujian lah. Tetapi dalam ini kita akan menggunakan mungkin 1,000 ujian sajalah. Okey? Yang pertama, dalam menggunakan simulasi Monte Carlo, kita harus faham apakah itu fungsi random dalam Excel. RAND, kalau macam ni, RAND, bracket, buka bracket, tutup bracket, dan Excel akan memberi kita satu nombor yang mempunyai kebarangkalian yang sama antara 0 dan 1 setiap kali kita type random equals random open bracket close bracket. Contoh, kita ada 25% kebarangkalian untuk mendapat nombor X di mana 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 0.25. Dan satu contoh lagi, kalau nombor tu antara 0.7 dan 0.8, kebarangkalian untuk mendapat nombor tu adalah 10%. So ini adalah
fungsi random di dalam Excel. Fungsi random ni seperti ini ya. Contohnya macam kalau kita type equals random bracket close bracket enter. Dan ia akan memberi kita nombor yang rawak antara 0 dengan 1. Satu lagi equals random bracket close bracket, kita dapat 0.02. Okey. Sekarang kita lihat bagaimana kita seandainya kita diberikan akubah diskret seperti berikut. Contohnya kita ada dalam penjualan kereta hanya ada 4 kebarangkalian yang boleh berlaku untuk permintaan. Maknanya kebarangkalian pertama kita boleh menjual 11,000 kereta, kebarangkaliannya berlaku 10%, atau kita boleh menjual 19,000 kereta dengan kebarangkalian 0.25, 42,000 kereta kebarangkalian 30%, dan 61,000 kereta pada kebarangkalian 35%. Jadi sekarang ni kita nak lihat macam mana kita nak mengambil kebarangkalian ni dan masukkan ke dalam simulasi Monte Carlo. Okey, menggunakan Excel. Jadi ini yang kita nak lakukan sekarang ni. So maknanya kita lihat ya. Kita akan mengatakan okey, untuk permintaan 11,000 kita akan beri nombor rawak antara 0 dengan 0.1 sebab ini adalah 10% yang ni nombor ni. Untuk kebarangkalian 19,000 kereta, kebarangkaliannya 25%. Jadi kita buat nombor rawak yang diberi adalah antara 0.1 dengan 0.35 sebab 0.35 tolak 0.1 adalah 0.25. Untuk 42,000 kita ambil nombor rawak antara 0.35 dengan 0.65. Dia kena kumulatif ya. So 0.5 tolak 0.35 jadi 0.3. Dan kalau 61,000 kereta kebarangkaliannya 35%, kita bagi nombor rawak antara 0.65 dengan 1. 1 tolak 0.65 adalah 35%. Okey? So kita tengok macam mana kita melakukan ni. Kita ada apa kita panggil lookup table. Okey? Lookup table. Jadi kita akan yang lookup table ni dia memberi nombor rawak tu akan kita kata okey, kalau kalau nombor rawak tu antara 0 dengan 0.1 kita akan bagi nilai 11,000. Kalau nilai dia antara 0.1 dengan 0.35 nilai dia adalah 19,000. Kalau nilai antara 0.35 dengan 0.5 42,000, dan kalau 0.5 ke atas sampai 1 nilainya adalah 61,000. So ini biasanya lah. So dalam pembintangan ni dalam video ni saya assume semua dah biasalah dengan lookup table. Siapa yang tak biasa lookup table tu kena tengok dululah macam mana cara-cara menggunakan lookup table. Jadi apa yang kita buat, pertama sekali kita akan janakan nombor random, nombor rawak. So equals random, kita dapat nombor ni. Okey, jadi kita akan copy paste. Jadi ini adalah nombor rawak yang dijana. Jadi kita sini kita akan kata okey. Kalau 0.74774 ni, apakah nombor yang sepatutnya ada di sini adalah 0.74 lebih dari 0.5 kan? Dia kena ada nombor 1,000. Tapi tak apa, kita buat sama dengan v lookup lookup value nombor ni, koma table array yang ni, koma column index kita nak kolom yang 2 ni. 2. Tutup bracket. Enter. Nampak? Kalau 0.79 61,000. Jadi kita akan copy
kita akan paste. Oh, okey. Di mana silap kita? Sebab sini saya tak kunci sini lah, silap. Kita kena kuncikan. Sebab bila kita turun copy paste, dia akan lari. Okay, sekarang ni, dia jadi 42,000. Sebab apa? Sebab ni 42,000 kan? Ni adalah 0.64. 0.64 adalah kurang dari 0.65. Dia akan bagi yang ni. Okay, sekali lagi kita copy paste. Copy paste. Okay, nampak? So, kalau kita tengok, kalau nombor 0.9 lebih dari 0.5, dia akan bagi nombor 1,000. Kalau nombor berapa? Okay. Kalau 0.5 adalah antara ni dua ni kan, dia akan bagi 42,000. 0.5 dapat 42,000 dan seterusnya. Jadi kalau kita nak ukur kebarangkaliannya, sama dengan count if range yang ni less equal 11,000. 11,000 okay. Close bracket, enter. Ada ke yang 11,000? Oh, tak ada sini. Jadi kosong lah. Yang keduanya sama dengan count if range ni comma less equal 19,000. Oh, jangan lupa kita kena bagi 10 bagi 10. Ini pun kita kena bagi 10 tolak atas ni. Okey, yang ni sama dengan count if range dia yang ni less equals 42,000, 42,000 bagi 10 tolak ni, tolak kebarangkalian untuk 11,000. Enter. Count if. Okey. Jadi kita dapat 1 di sini. So kalau kita tengok kebarangkaliannya ni, untuk 11,000 kebarangkaliannya adalah 0.1 sama macam ni. Kalau 19,000 kebarangkaliannya 0.25, ni 0.3. Yang ni kalau 42,000 kebarangkaliannya 0.2, dia dapat 0.3. Kalau 61,000 kebarangkaliannya 0.4. Sini kebarangkaliannya sebenarnya adalah 0.35. Mengapa sebegini? Sebab kita gunakan hanya 10 kali ujian. Jadi nombor dia tak dapat. Cuba kalau kita gunakan nombor-nombor yang lebih banyak. Jadi kita nampak bila kita gunakan jumlah taburan yang banyak, ujian yang banyak, kita dapati kebarangkaliannya lebih mirip kepada kebarangkalian yang kita set awal-awal tadi. Contohnya macam ni, 10% untuk 11,000, betul. 26.6, 25 lebih kurang 40,000 dekat 6.3, dan akhir sekali 61,000, 0.35, 61,000, 0.36. Jadi
kita nampak lagi banyak kita uji, lagi banyak dia akan lebih mirip. Macam tadi sebelum ni kita buat 100, kalau 11,000 0.13 dia 0.1. 19,000 sepatutnya 0.25, kita dapat 0.28. 42,000 kereta 0.3, sepatutnya kita dapat 0.33. Dan akhir sekali 61,000 kita dapat 0.35. Sepatutnya 0.35 itu kita dapat 0.26. Jadi ini jauh bezanya lah. Okey? Kita tengok contoh ni. Sebuah syarikat kereta bercadang menghasilkan sebuah model kereta baru dengan 3 varian. Varian sedan, eksekutif dan premium. Kereta tersebut akan dijual pada harga RM50,000 untuk saiz sedan, RM53,000 untuk eksekutif dan RM57,000 untuk premium. Kos berubah untuk menghasilkan sebuah kereta sedan adalah RM30,000, sementara untuk eksekutif kos berubahnya adalah RM35,000 dan untuk kualiti premium adalah RM40,000 kos perubahannya. Sementara kos tetap adalah sebanyak RM200 juta. Kajian pasaran menunjukkan bahawa untuk ketiga varian model baru tersebut adalah sama. Jadi untuk ketiga model lah, sama ada sedan, eksekutif, premium, permintaannya akan sama. Untuk 10% kebarangkalian orang akan meminta 11,000 kereta, 25% untuk permintaan 19,000 kereta, 30% kebarangkalian 42,000 kereta boleh dijual, 35% kebarangkalian 61,000 kereta boleh dijual. Jadi syarikat terpaksa memilih untuk membuat satu varian saja, sama ada sedan, eksekutif atau premium. Varian manakah yang akan memberi keuntungan kepada syarikat berdasarkan kepada ramalan permintaan di atas yang ini. Baik, kita tengok. Okey, jadi di sini kita ada 3. Kita ada varian sedan. Kita buat dia punya income statement yang simple lah, yang mudah. Ini adalah jualan, kos berubah per unit, kos tetap, harga per unit, pendapatan, dan kita tolak semua ni untuk dapatkan akhir sekali untung atau rugi. Sama juga kita untuk varian eksekutif, kita buat benda sama, dan varian premium benda sama. Bezanya kos berubah. Kata ni kos berubah untuk varian sedan adalah RM30,000, kos berubah untuk eksekutif adalah RM35,000, kos berubah untuk premium adalah RM40,000. Jadi kita kena buat satu-satu. Contoh sekarang ya, macam ni. Yang kita perlu tengok di sini adalah jualan. Sebab jualan ni dia mengikut apa kita panggil kebarangkalian tadi. Ada 4 kebarangkalian tadi. Jadi kita akan create random number equals random equals VLOOKUP nombor random table dua. Jadi kita dapat 961,000. Sama juga di sini, kita buat benda sama. Jadi kita dapati inilah kalau contohnya kalau varian sedan, ini adalah keuntungan dia. Kalau dia jual sebanyak 42,000 kereta. Kalau macam ni pula untuk varian eksekutif, berapa keuntungan dia kalau dijual sebanyak 61,000 kereta. 61,000 kereta. Dan buat ni untuk varian premium lah. Jadi sekarang ni kita nak buat apa kita panggil two-way table dalam Excel. So jadi kalau siapa yang tidak biasa dengan two-way table tu boleh lihat video-video lain lah bagaimana cara menggunakan two-way table. Okay, sekarang ni kita akan buat nombor 1. Kita fillkan sampai 1000. Edit. Sebab kita dapat ujian ni sebanyak 1000 kali. Fill series column sampai 1000. Okey.
copy ini untuk varian sedat, kita buat ni untuk varian executive dan juga untuk varian premium. Okay. So untuk two-way data table, ini adalah data yang kita nak analisa. Macam sekarang ni kita nak analisa untung atau rugi. Jadi untuk varian sedan ini equal dengan yang ni. Enter. Yang ni sama dengan untuk yang ni, sebab dia varian eksekutif. Kita akhir sekali sama dengan ni untuk varian premium. Enter. Okay. So dekat sini, ni kalau ni kita just make equals kos tetap. Okay. Sebab semua ni kos tetap yang sama, 500 juta. Yang ni pun sama dengan kos tetap 500 juta. Yang ni sama dengan kos tetap 500 juta. Okay. Untuk menggunakan data table, two-way data table, kita sama ni. Okay. Sebab ni untuk sedan data what if analysis data table. Okay. Untuk row input cell yang ni, kita kata ini adalah kos tetap. Ini tak berubah, yang ni satu tak berubah. Untuk kolom input cell, kita cari mana-mana sel yang tak digunakan. Macam ni saya ambil je sel ni. Okay, you boleh ambil sel mana yang kosong. Okey. Sama juga untuk yang ni. Kita boleh select ke ORDIF analysis data table, row input cell adalah untuk eksekutif. Eksekutif kita gunakan kos tetap tadi. Kolom input cell kita select di mana-mana. Okey. Dan akhir sekali kita untuk varian eksekutif sama ORDIF analysis data table, row input cell kita buat kos tetap tadi. Yang ni boleh ya. Tak kisah, jadi sama. Dan kolom input cell kita select mana-mana sel yang kosong. Okey. Kita dah buat 1000 ujian. Nampak ni? Kita dah buat 1000 ujian. Kita dapat semua nombor-nombor ni. Sekarang kita nak tengok apakah dia punya purata. So, sama dengan average enter. Okey. Dan kita tulis ni purata. Yang ni kita boleh copy and paste. Jadi kita boleh lihat antara semua ni mana satu model yang memberikan keuntungan yang lebih berdasarkan permintaan seperti ini. Kita dapati kalau untuk varian sedan kita dapat paling tinggi lah 300,000 berbandingkan 220,000 dengan 163,000. Kalau kita tekan enter lagi, nombor dia akan bertukar. Setiap kali ulang buat ujian ni, dia akan dapat average. Yang ini akan lebih daripada varian sedan, purata keuntungannya lebih daripada varian eksekutif dan varian premium. Okay, so jadi inilah cara kita menggunakan
Monte Carlo simulation dalam Excel untuk mengira bagaimana keuntungan sebuah syarikat kereta dengan taburan permintaan seperti begini. Cumanya nanti kemudian kita akan pergi ke taburan permintaan yang lebih realistik. Sebab sekarang ni permintaan yang diskret ni agak tidak realistik. Untuk video-video yang seterusnya kita akan gunakan taburan yang lebih realistik seperti normal distribution, dan juga yang biasa digunakan adalah triangular distribution. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.